عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat kurniaannya kita dapat bersama di dalam kuliah maghrib kita pada malam ini. Semoga Allah mengurniakan kepada kita kebaikan yang berpanjangan, dikurniakan kepada kita keikhlasan hati untuk mengetahui berkenaan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan kita mengharapkan kehadiran ini, Allah mendekatkan kita kepadanya, memberikan kemuliaan yang ada diletakkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang telah kita ketahui, setiap sesuatu yang ada disebutkan kepadanya ataupun yang disandarkan kepadanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti ianya akan sentiasa dimuliakan. Khususnya seperti mana yang telah kita dengar dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj pada bulan Rajab yang lalu, yang mana bila mana Allah nak mengatakan tentang Isra', iaitu tentang Isra'nya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah, Baitullahil Haram, kepada Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengatakan sebagai hamba-Nya. Lalu dengan kerana Isra'-nya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu disebutlah pada Isra'-nya itu daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis. Maka tidaklah disebutkan Baitul Maqdis itu di dalam Al-Quran, melainkan hanya sekali sahaja di dalam surah Al-Isra'. Dan pada penyebutan Baitul Maqdis itu, ianya diletakkan dengan keberadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan keberadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah dimuliakan Baitul Maqdis. Maka kita juga sebagai hamba-Nya yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengharapkan Allah menjadikan lidah kita ini dari kalangan hamba-Nya yang selalu menuturkan, yang selalu melafazkan dan menselawatkan serta menzikirkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana padanya akan dimuliakan kita, kerana padanya akan diangkat darjat kita, kerana padanya akan diletakkan kita pada satu kedudukan yang mulia di sisinya, atas kerana kita banyak menyebut dan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam bulan Sya'ban, yang mana diturunkan pada bulan Sya'ban ini adalah peristiwa ataupun diturunkan pada bulan Sya'ban ini seruan ataupun perintah untuk kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, ya Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Taala kepada kita, yang mana perintah ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Perintah untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab perintah inilah yang telah berlaku di dalam bulan Sya'ban, maka kita ikuti untuk kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka selawat yang paling ringkas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah yang paling ringkas. Maka tidak berat untuk kita mengucapkan dia, melafazkannya, memperbanyakkannya. Nak pendek lagi, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Itu yang paling pendek dah tu. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Maka kita melafazkanlah. Dan seelok-eloknya kita melafazkan selawat itu adalah dengan meletakkan panggilan kedudukan yang mulia kepada baginda, iaitu dengan melafazkan perkataan Sayyidina. Kerana Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan ini adalah satu ibadah. Memuliakan Rasulullah itu dengan panggilan Sayyidina ataupun Sayyiduna adalah daripada bentuk ibadah, yang mana ibadah ini mereka yang selalu mengamalkannya akan merasai kebaikan dan faedah dia. Maknanya mereka ini tidak akan menyebut nama Rasulullah melainkan hanya dengan lafaz Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala mengatakan ini adalah satu ibadah yang akan dirasai kebaikan dan manfaat dia kepada orang yang selalu mengamalkan dia. Yang itu, mengamalkan lafaz Sayyiduna. Saya nak buat rekod untuk Google Meet. Ada sahabat-sahabat kita di luar sana, antaranya yang selalu mengikuti pengajian saya, dia nak minta buat kelas pengajian secara online, tapi tak dapat sini. Mungkin hujan ataupun lain tak kuat lah kita panggil kan. Jadi kita rekod je lah. Baik. Jadi insyaAllah kita sambung pada malam ini hadis yang ke-5. Hadis yang ke-5, iaitu berkenaan masih lagi di dalam bab yang pertama, bab yang menceritakan tentang ciptaan tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciptaan tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lihat pada hadis yang ke-5 muka surat 4. Hadis yang ke-5 muka surat 4. Yang mana hadis ni telah diriwayatkan kepada kita oleh Al-Imam, iaitu yang mengumpulkan hadis-hadis kitab Asy-Syama'il ini, iaitu Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibnu Sawrah Abu Isa. Beliau adalah bapa kepada anaknya yang bernama Isa. Nama sebenarnya adalah Muhammad ibnu Sawrah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, meriwayatkan kepada kita hadis yang ke-5. Haddatsana Muhammad ibn Ismail, haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. Maksudnya hadis yang kelima ini, iaitu Imam At-Tirmizi meriwayatkan kepada kita daripada Muhammad ibnu Ismail. Siapakah Muhammad ibnu Ismail? Iaitu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Jadi Imam At-Tirmizi adalah anak murid kepada Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari memiliki kitab sahihnya, memiliki kitab hadis yang paling sahih, kitab hadis yang paling benar selepas Al-Quran. Kitab yang paling benar di atas dunia ini Al-Quran. Setelah Al-Quran, kitab hadis, iaitu hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Setelah itu, kitab hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Muslim yang dinama sebagai Sahih Muslim. Setelah itu, Sunan Abi Dawud. Yang keempat barulah Sunan At-Tirmizi. Maksudnya Imam At-Tirmizi anak murid kepada Imam Al-Bukhari. Beliau juga meriwayatkan hadis yang sahih ini daripada Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari siapa yang tak kenal lah kita ni. Imam Al-Bukhari terkenal kerana beliau adalah Imamud Dunya. Para ulama menyifatkan pada Sayyiduna Imam Al-Bukhari sebagai Imam Ad-Dunya.
imam kepada dunia hari ini. Yang tu. Kenapa? Kerana beliau telah mengumpulkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat perawiyatannya. Itu. Paling kuat sanadnya. Yang mana kita mengatakan hadis ni tidak ada siapa pun yang boleh mendustakan, kerana hadis ini sanadnya itu sangat kuat. Mana memang benar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Al-Bukhari. Kisahnya beliau ini pernah menjadi buta masa kecil. Pernah menjadi buta. Mengikut kisah yang pernah sampai kepada kami, kisahnya adalah beliau ni biasalah bersama kanak-kanak masa waktu kecil, bersama dengan kawan-kawan. Maka bila mana bersama dengan kawan-kawan ni, macam-macamlah perangai kawannya, kan? Sehinggalah mereka menceritakan tentang masalah jin. Dia kata tentang masalah jin. Maka dia kata sesiapa yang tak nak nampak jin, maka letakkanlah tanah pada mata dia. Yang tu. Maka pernah satu ketika dia terbangun, dia nampak jin. Maka dia ambil tanah dan dia letakkan kepada matanya. Buta terus. Yang tu kisah yang pernah disebutkan kepada kami oleh guru-guru kami. Lalu mak dia terkejut, Allah, anakku buta lah. Dia kata, kenapa aku masukkan batu tanah dalam mata? Kita masuk habuk kecil pun dah jadi pedih dah tuan-tuan. Ini masuk tanah yang banyak tu. Lalu menangisilah ibunya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembalikan balik matanya. Kembalikan balik penglihatannya. Maka sehinggalah satu ketika, tidak lama daripada keadaannya itu, lebih kurang hampir beberapa bulan, Allah kembalikan pandangan matanya. Setelah mana ianya mengulang-ulang ayat Al-Quran yang ada berbunyi faraja'al basar, ada dalam Al-Quran berkenaan tentang pandangan mata ni. Maka dikatakan oleh para ulama, ayat itu menjadi penawar kepada mereka yang ingin mencelikkan ataupun yang ingin menjelaskan pandangan matanya. Mana nak nampak celik kemah, nak nampak elok, tak rabun. Apa ayat dia? Fabasaruka wa yaumal hadid. Dalam Al-Quran ada ayat dia, fabasaruka yaumal hadid. Nanti tuan-tuan boleh cek ayat dia. Ayat dia, di hujung ayat itu berbunyi fabasaruka yaumal hadid. Maka diberikan kepadamu pandangan matamu pada hari yang penuh dengan yaumal hadid ni makna kekerasan itu. Maka kita boleh cari ayat itu. Maka ayat itu menjadi penawar kepada mereka yang ingin yang ingin menjadikan mata mereka ni jelas. Mata mereka ni nampak. Itu kisah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kisah beliau ini juga, beliau ni mampu menulis sesuatu dengan tangan kanan dan tangan kiri. Dalam riwayat mengatakan beliau asalnya left-handed, makna tangan kiri. Kemudian kerana beliau ingin menulis hadis-hadis Rasulullah, menulis ilmu-ilmu Allah, maka beliau mengatakan tidak layak tangan kiriku menulis perkara-perkara kebaikan. Tangan kiri. Lalu dia buat apa? Dia berusaha untuk menulis dengan tangan kanan terhadap perkara-perkara kebaikan. Di situ menyebabkan dia boleh menulis dengan kedua-dua belah tangan. Yang itu Imam Al-Bukhari. Sebab tu kita tuan-tuan, ada orang yang ada menulis dengan tangan kiri. Maka kita ajarkan kepada mereka, apabila nak menulis agama, nak menulis ayat Al-Quran, nak menulis perkara-perkara ilmu Allah, hadis Rasulullah, perkataan para ulama, maka gunakanlah, usahakanlah menggunakan tangan kanan. Kerana tangan kanan itu mengisyaratkan kepada perkara yang baik. Kita masuk masjid, kaki kiri, kaki kanan. Kaki kanan. Kerana apa? Tempat yang kita masuk ni adalah tempat yang mulia. Kita masuk ke tandas menggunakan kaki kiri. Kenapa? Tempat dia adalah tempat yang hina. Kerana terkumpul di dalamnya itu najis-najis. Maka jelas kat situ bahawasanya mengutamakan yang kanan adalah kerana kita ingin memuliakan sesuatu. Tapi kalau kita guna kiri, dia seperti kita merendahkan sesuatu. Maka elakkanlah menulis perkara-perkara kebaikan dengan tangan kiri. Usahakan. Guru kami almarhum Syekh Muhammad Husni Genting, beliau dulu juga sebegitu, menulis dengan tangan kiri. Lalu apa yang dibuat oleh beliau, guru beliau mengambil tangan kiri dia ikat kat belakang.
diikat ke belakang sehingga tidak boleh digunakan untuk nak tulis. Lalu dia terpaksa berlatih menggunakan tangan kanan sampai boleh. Maka benda inilah yang perlu kita perhatikan. Sesuatu yang mulia, mulakan dengan bahagian kanan. Baik. Dan juga beliau ini diberikan kenikmatan melihat baginda Nabi SAW ketika kecil lagi. Bahkan dalam riwayat mengatakan sebelum tumbuhnya janggut. Yang tu. Nak katakan masa kecil lagi beliau sudah dapat melihat baginda Nabi SAW secara mimpi. Ini kemuliaan yang beliau telah ada. Beliau juga Imam Al-Bukhari nak menulis hadis yang ada dalam kitab sahihnya itu, beliau penuh dengan beradab. Tidak akan menulis melainkan dengan berwudu serta bersolat 2 rakaat bagi setiap satu hadis. Yang tu. Kenapa dia buat sedemikian? Kerana nak memuliakan hadis Rasulullah. Kita sekarang ada kat depan kita ni hadis Rasulullah. Maka kita juga perlu untuk memuliakannya. Wajib untuk kita mengagungkan baginda Nabi SAW. Bahkan haram tuan-tuan kita merendahkan Rasulullah. Maka merendahkan kedudukan Rasulullah itu bermacam-macam keadaan. Maka kita memuliakan kedudukan Rasulullah adalah dengan kita tidak memegang dan membaca hadis Rasulullah melainkan dengan berwudu. Yang itu adab kita. Memang dia tak ada hukum, tetapi hukum kat situ adalah kenapa kita tidak mengagungkan Rasulullah. Yang tu persoalan yang patut kita buat. Maka Imam Al-Bukhari nak kumpul hadis sahih yang dalam kitabnya itu, setiap satu hadis dia akan bersolat 2 rakaat dahulu, baru ditulis hadis. Masuk hadis yang kedua, solat lagi 2 rakaat, baru ditulis. Yang tu cara dia mengagungkan hadis Rasulullah SAW. Imam Malik memuliakan Rasulullah bagaimana? Beliau juga berwuduk setiap kali nak mengajar hadis Rasulullah. Berpakaian bersih setiap kali nak mengajar hadis Rasulullah. Tidak memakai kasut ataupun alas kaki di kota Madinah kerana nak memuliakan tanah bumi Madinah itu. Sampai macam tu sekali. Jadi kita bagaimana dengan kemuliaan terhadap baginda Nabi SAW? Kita nak jumpa orang VIP, sanggup kita pakai baju yang cantik, pakai minyak wangi yang wangi. Tetapi kenapa dengan Rasulullah, hadis Rasulullah, dengan Al-Quran, kalamullah, kita tidak mampu ataupun kita tidak memuliakannya dengan keadaan diri kita? Maka tidak sepatutnya sebegitu tuan-tuan. Jadi itu Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat mengatakan beliau telah menghafal 100,000 hadis yang sahih. Dalam kitab Sahih Bukhari ada berapa ribu hadis? Ada 7,275. 7,275 hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Maknanya lebih kurang ada lagi 2,000 lebih hadis yang Imam Al-Bukhari tak masukkan dalam kitabnya itu. 2,000 lagi hadis. 100,000 tuan-tuan. Maknanya lagi banyak lagi yang tak dikumpulkan. Maknanya lebih kurang ada 90,000 lagi hadis yang sahih tidak ditulis dalam buku, tidak dibukukan. Maknanya Imam Al-Bukhari meninggal dunia, lebih kurang 90,000 hadis lagi hilang dengan perginya Imam Al-Bukhari. Maknanya hadis yang sahih itu sangat banyak. Maka sebab itu kita jangan ambil mudah terhadap perkataan para ulama. Kerana kita takut apa yang ulama kata itu sebenarnya ada rujukannya pada hadis yang sahih. Tetapi ini tidak dibukukan, ini tidak dituliskan. Maka kita jangan ambil mudah dan tidak peduli terhadap kata-kata para ulama. Jangan buat macam tu. Kerana kita takut ianya ada sebenarnya dalam hadis, tetapi kita tak sandarkan kerana kita tak tahu. Jadi kena perhatikan dalam masalah ni. Dan Imam Al-Bukhari meninggal pada hari Yaumul Fitr, pada hari raya. Imam Al-Bukhari meninggal pada hari raya tahun 256 Hijriyah. Itu riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Yang juga haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Al-Mas'udi. Al-Mas'udi ini adalah cicit kepada Ibnu Mas'ud. Maka
para ulama menyifatkan Al-Mas'udi ini adalah seorang yang amat alim terhadap ilmu yang ada dimiliki oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu Al-Mas'udi, sebab itu digariskan. Kenapa digariskan? Sebab nama dia bukan Al-Mas'udi. Nama dia adalah Abdul Rahman bin Abdullah bin Atbah bin Abdullah Ibnu Mas'ud. Itu. Maka dia ni adalah cicit kepada sahabat Rasulullah, iaitu Ibnu Mas'ud, seorang yang pakar dalam fatwa di kalangan para sahabat. Baik. Juga diriwayatkan daripada Uthman bin Muslim bin Hurmuz, daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'im, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Maka ditulis di situ K.W untuk ringkasan kepada pujian ke atas Sayyidina Ali dengan karamallahu wajhah, iaitu Allah memuliakan wajahnya. Maka Sayyidina Ali ni kita ketahui beliau adalah antara kanak-kanak yang pertama memeluk agama Islam, dan beliau sudah menyaksikan bersama dengan Rasulullah seluruh peperangan kecuali satu peperangan, iaitu peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni di mana? Di bahagian utara. Di bahagian utara, hari ini negara Saudi lah atas, bahagian utara dekat dengan bahagian Jordan. Kalau tuan-tuan yang ada pergi yang ada melalui jalan darat, nak ke arah Saudi, ke arah Jordan, akan melalui perjalanan tu, nama kawasan tu adalah kawasan Tabuk. Maka kawasan tu lah berlakunya peperangan Tabuk. Maka Sayyidina Ali tak mengikuti peperangan tu, kerana Rasulullah memerintahkannya untuk menjaga ahli keluarga Rasulullah. Maka beliau itu diberikan tanggungjawab menjaga ahli keluarga Rasulullah. Maka beliau tidak ikut dalam peperangan. Dan Sayyidina Ali, kita ketahui beliau ini dilantik menjadi khalifah pada hari kematian ataupun syahidnya, wafatnya Sayyidina Uthman bin Affan. Dan juga Sayyidina Ali wadarabahu. Okey, tadi istilah okey. Yang mana Sayyidina Uthman ini dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam. Kita tahulah kisah dia. Abdul Rahman bin Muljam al-Muradi. Baik. Jadi itulah riwayat yang boleh kita ketahui berkenaan tentang Imam ataupun Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Baik. Jadi itu hadis ni riwayat daripada daripada Sayyiduna Al-Bukhari, Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, daripada Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, yang mana beliau meriwayatkan baginda Nabi SAW bukanlah seorang yang terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bermaksud Rasulullah itu sempurna keadaan dia, sedang-sedang elok. Kita lihat dari segi tubuh badan Rasulullah itu sempurna, dan kita telah menceritakan pada bahagian ni. Kemudian tebal berisi kedua-dua telapak tangan dan kedua-dua telapak kakinya. Tapak tangan Rasulullah dia berisi, menunjukkan bahawasanya Rasulullah itu orang yang banyak bergerak, orang yang memang kuat bekerja. Kita tuan-tuan, kalau kita lihat orang yang pergi monoreh tu, pergi kerja kebun, pergi angkat cangkui, pergi masuk kebun, kita tengok telapak tangan dia macam mana? Tebal tuan-tuan, tebal. Tetapi dalam keadaan tebal itu kasar, kasar. Rasulullah tebal, akan tetapi riwayat para ulama mengatakan, antaranya Imam Al-Asmu'i, beliau mengatakan, tetapi tangan Rasulullah itu sekalipun tebal, apabila disentuh ianya sangat lembut, sangat lembut. Seperti mana yang ada disebutkan di dalam kitab Imam Al-Bajuri di sini, beliau mengatakan di sini mana hadis yang tadi? Okey, baik. Dia kata wala hariran al-alyana min kaffi Rasulillah, iaitu riwayat daripada Sayyidina Anas, beliau mengatakan ma masistu hazzan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah. Tidak pernah aku menyentuh sutera
ataupun kain yang lembut, yang mana lembutnya itu tidak sampai kepada tahap lembutnya tangan baginda Nabi SAW, menunjukkan bahawasanya kalau kita sudah pegang kain sutera, kita pernah pegang kain-kain yang lembut, maka kain-kain itu kelembutannya tidak pernah menandingi, tidak pernah melebihi kelembutan tangan, telapak tangan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, biasa kalau kita jumpa orang yang ada memiliki keturunan Rasulullah, kadang-kadang mereka ada susuk tubuh ni. Guru kami Syekh Mustafa Abu Sulaiman An-Nadawi, tapak tangan beliau tebal, tapi bila sentuh lembut je. Yang tu. Biasa para ulama dia ada benda ni. Kebiasaan para ulama kalau kita salam, lembut tangan mereka. Tak macam tangan kita ni. Tangan kita ni masalah satu, kadang tak tebal. Itu satu hal. Satu hal lagi kadang-kadang kasar. Para ulama yang saya pernah lihat tangan mereka tebal tetapi lembut. Mereka yang pernah salam tahulah. Kita 1 April nanti tak ada penjarakan, tapi boleh salam tak? Tak tahu lagi. Penjarakan tak ada, salam boleh lah kot, no? Kan? Lepas ni boleh lah kot, habis salam, habis doa kita selawat. Sallallahu salam sama ramai-ramai. Apa rasa? Kan? Gugur dosa kita selama 2 tahun tak pernah salam kawan kita. Allah. Harap boleh lah, no? Kan? Kita harapkan. Kita doa kepada Allah. Baik. Maka tebal berisi kedua-dua telapak tangan dan kedua-dua telapak kaki baginda Nabi SAW, sekalipun tebal akan tetapi tidak sedikit pun kasar pada telapak tangan baginda Nabi SAW. Dan juga di sini ditulis kepala baginda SAW itu besar, sebagai isyarat menunjukkan sempurnanya kekuatan berfikir baginda Nabi SAW dan sempurnanya kekuatan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Itu isyaratnya. Besar di situ bukanlah besar yang tidak sesuai pada tubuh badan Rasulullah, tetapi besarnya itu adalah sesuai, yang mana di situ diisyaratkan akan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Dan juga besar tulang sendinya antara setiap bahagian tulang. Di bahagian sini bahagian lutut, kan, bahagian tulang-tulang penyambung, maka bahagian itu nampak kelihatan besar. Yang mana di situ para ulama mengatakan itu sebagai apa? Sebagai isyarat yang menunjukkan kesempurnaan kekuatan Rasulullah SAW. Yang itu. Umpama orang yang sasar, tuan-tuan. Kita kalau tengok orang yang main gym, orang yang angkat berat, ada kalanya kita lihat dia punya bahagian tulang sendi dia besar. Itu menampakkan kekuatan tubuh dia. Ada yang sebahagiannya tak nampak besar pun. Dia punya otot dia besar. Tapi tulang sendi tak besar. Bahkan Imam Al-Bajuri mengatakan tadi, bukan kekuatan zahir sahaja tetapi kekuatan batin. Kekuatan dalaman, maknanya sesuatu yang ada di dalam bahagian dalaman Rasulullah itu juga kuat kesempurnaan dia. Itu besar tulang sendinya. Bulu dadanya memanjang. Bulu dadanya memanjang, iaitu halus dari dada sampai ke pusat. Imam Al-Asmu'i mengatakan dia adalah asy-syi'rud daqiq, bulu-bulu yang halus ada pada bahagian dada baginda Nabi SAW. Dan ianya halus, tarik, menggaris panjang sampai kepada bahagian pusat. Dalam riwayat yang lain, Imam Al-Baihaqi mengatakan lahu sya'arat, ada bulu-bulu yang halus. Itu. Sya'arat ni maknanya bulu tu tak banyak. Dan bulu tu halus sahaja. Dan dia memanjang daripada bahagian atas dada sampai kepada bahagian pusat. Maka itu sifat yang ada disebutkan pada dada baginda Nabi SAW. Bukan nak dikatakan sampai pusat tu betul-betul kat bahagian pusat, tak, atas dia. Dia kata wala ala batnihi ghairuh, bukan di atas perutnya tetapi atas dia lagi. Yang tu yang disifatkan tentang bulu dada baginda Nabi SAW. Baik. Seterusnya, apabila baginda SAW berjalan sedikit condong ke hadapan seperti sedang turun daripada tempat yang tinggi,
Maknanya Rasulullah fokus ke arah sesuatu tempat yang dia hendak pergi, dan apabila Rasulullah berjalan, Rasulullah akan berjalan dengan cepat bila berseorangan diri. Bila Rasulullah berjalan berseorangan diri, Rasulullah akan berjalan dengan cepat pergi ke arah tempat yang dia hendak pergi. Dalam riwayat lain, apabila Rasulullah berjalan secara berkumpulan, maka Rasulullah akan berjalan pada kumpulan pada bahagian yang di belakang sekali. Bukan Rasulullah akan berjalan di hadapan para sahabat, tak. Rasulullah akan berjalan di belakang para sahabat. Dalam riwayat mengatakan, Rasulullah berkata, janganlah kamu berjalan di belakangku, kerana malaikat rahmat akan turut bersama denganku di belakang ni. Maknanya di belakang ni dikhususkan kepada malaikat rahmat. Maka para sahabat duduk di sebelah baginda Nabi SAW dan juga di hadapan. Maka itu sifat Rasulullah apabila berjalan. Maka Rasulullah berjalan sedikit condong ke hadapan sebagai isyarat bahawasanya Rasulullah itu berjalan dengan cepat, seperti nak sampai cepat ke arah tempat yang dituju. Ini adalah sifat orang yang fokus dalam perjalanan dia. Dia tak tengok kiri kanan, kerana dia tahu tujuan dia situ. Para ulama sufi, antaranya Imam Al-Junaid, beliau setiap kali nak pergi kepada pengajian dia, beliau akan lalu satu jalan, yang mana jalan ni banyak orang-orang yang tidak berakhlak. Tetapi beliau tidak sedar perjalanan tu akan lalu jalan tu. Akan ada orang-orang yang macam tu. Bahkan orang bertanya, kamu tak kena ke kacau, atau kamu tak perasan ke lalu jalan ni? Dia kata tak, kerana apa yang aku nak pergi situ je aku akan pergi. Aku tak akan pandang kiri dan kanan. Maka itu orang yang fokus dalam, orang yang ada pendirian dan pendapat pada diri dia. Dia akan tuju pada tempat yang dia hendak pergi. Kita kalau berjalan, kita suka jalan apa? Slow, tengok kiri kanan. Sebab itu perjalanan bermusafir, yang dikatakan bermusafir, yang disifatkan sebagai hukumnya makruh, adalah berjalan nak makan angin. Berjalan nak sia-sia, orang panggil tu. Nak tengok-tengok kiri kanan. Para ulama mengatakan tu adalah perjalanan yang makruh, tidak boleh dijamak dan dikasarkan. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Sebab itu para ulama, guru-guru kita sentiasa menyarankan, kalau kita hendak pergi ke satu tempat, sentiasa niatkan untuk menziarahi orang yang ada di sana. Sekalipun memang kita nak berjalan-jalan, nak bagi tenangkan hati, nak tengok alam pemandangan, tetapi mereka sentiasa menggalakkan kepada kita agar pergi berjalan, niat untuk menziarahi orang yang ada di sana, supaya perjalanan kita itu adalah perjalanan yang diredai, yang dibenarkan, yang mendapat ganjaran pahala. Bukan tak boleh untuk kita berjalan-jalan, tak. Sememangnya kita kalau pergi berjalan-jalan, kita akan jumpa orang kat sana. Kalau kita tak jumpa orang kat tempat tu, kita pergi jumpa siapa? Kambing, ayam, itik. Tak jumpa orang, mesti jumpa orang. Jadi betul lah kalau kita kata niat kita pergi ke satu tempat adalah untuk ziarah orang. Betul. Maka itu adalah yang lebih baik. Yang tu. Baik. Maka itulah gaya cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit condong ke hadapan seperti sedang turun daripada tempat yang tinggi. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, aku tidak pernah melihat sebelum maupun sesudahnya seseorang yang sama seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi kesempurnaan keadaan dirinya. Maknanya Sayyidina Ali, ini adalah ayat kinayah, ayat perumpamaan yang ingin Sayyidina Ali mengatakan tak ada orang pun yang sesempurna Rasulullah. Yang mana selepas kewafatan Rasulullah, aku tak pernah pun lihat lagi orang yang sesempurna baginda. Dan sebelum zahirnya Rasulullah, aku juga tidak pernah melihat orang yang sesempurna seperti Rasulullah. Menunjukkan Rasulullah itu adalah makhluk yang paling sempurna di atas dunia ni. Maka kalau kita hari ini boleh kagum kepada seseorang kerana kesempurnaan dia, kerana kehansoman dia, kerana kepujian akhlak dia, tak, Rasulullah itu lebih lagi daripada itu. Hadis yang ke-6. Haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Abi Anil Mas'udi bihadzal isnad nahwuhu. Hadis yang ke-6 ni sama seperti hadis yang ke-5. Kita tengok hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 ni sedikit panjang tapi boleh kita baca.
Saya baca matannya dahulu. Haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabi al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far bin Muhammad al-Husaini wa huwa ibn Abi Halimah wal ma'na wahid. Qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah bin Maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad bin Walid bin Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah bit-tawil al-mumaghid ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاشي والكتد الجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأسمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه ممغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطط فالشديد الجعودة والترجل الذي في شعرة حجونة أي تثني قليل وأما المطحم فالبادن الكثير اللحم والمكلثم المدور الوجه والمشرب الذين في بياضه حمرة والأدعج الشديد السواد العين والأهدب الطويل الأشفار. Kita tengok kepada perenggan yang kedua, dia punya hadisnya pada muka surat 6. Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah apabila menyifatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Itu sifat yang kita dengar sebelum ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertubuh sedang di antara kaumnya. Maknanya elok bersama dengan para sahabatnya. Rambutnya tidak terlalu keriting seperti mana yang disifatkan kepada orang Arab dan tidak terlalu lurus seperti mana yang ada kepada orang Syam. Orang Syam ni mana orang bahagian Farsi tu, bahagian Farsi Syam yang mana rambut mereka lurus. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam ikal bergelombang. Baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang berbadan penuh dengan daging, maknanya bukanlah gemuk dan bukanlah berwajah bulat yang untuk menyifatkan tentang keadaan orang yang gemuk itu. Wajahnya agak rata, mana sempurna. Kulitnya putih kemerah-merahan. Itulah kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hitam pekat kedua-dua matanya, iaitu bahagian hitamnya itu pekat. Seperti kalau kita lihat hari ini cucu kita, tuan-tuan yang baby lagi, kecil lagi tu. Macam kita hari ni mata kita yang hitam ni sudah menjadi coklat. Tak adalah coklat sangat, tapi nak kata coklat hitam lah. Tapi kalau mata baby tu dia hitam pekat tu nampak comel, tuan-tuan. Itu nampak indah. Itu ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lentik bulu matanya memang asli. Tu bukan macam orang hari ni kan pakai maskara apa tu, dia pakai alat tu nak lentikkan matanya, ataupun kadang-kadang dia tambah lagi kat belah matanya tu. Kalau yang menambah ni adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Baik. Kemudian besar pangkal tulang dan belikatnya, bermaksud berbadan bidang. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki bulu dada yang memanjang dari dada hingga ke pusat. Ini kita telah terangkan. Tebal berisi kedua-dua telapak tangan dan kedua telapak kakinya. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, seperti turun daripada tempat yang tinggi, iaitu dengan kelajuan dia berjalan seperti orang yang sedang turun daripada tempat tinggi. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berpaling, maknanya berpaling menghadap ke arah sebelah kanan ataupun sebelah kiri,
maka seluruh badannya juga ikut berpaling. Maka di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita, tuan-tuan, apabila ada orang sebelah kanan datang ingin berbual, berbicara dengan kita, kita bukan hanya menolehkan pandangan kita sahaja, kan? Tetapi adabnya yang Rasulullah tunjukkan adalah menggerakkan tubuh kita menghadap ke arah dia. Pandang sekali. Di situ menunjukkan bahawasanya Rasulullah mengutamakan orang yang sedang berbual dengannya dari arah kanan ataupun kiri. Rasulullah bukan memandang sahaja guna kepala, menoleh sahaja, tidak. Rasulullah akan menghadapkan badannya untuk melihat orang tu, berbual dengan dia kalau dia berada di sebelah kanan, dan ataupun sebelah kiri pun sama begitu juga. Maka itulah adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Apa akan terjadi? Apa yang kita rasa bila mana kita yang datang sebelah kanan seseorang, kita datang, kemudian orang tu dia bukan hanya memandang kita dengan menoleh sahaja, tetapi dia memandang dengan tubuh badan dia sekali. Kita akan rasa apa? Kita akan rasa seperti dimuliakan, kita akan rasa seperti dihormati. Lalu apa terjadi pada kita? Kita juga akan menghormati dia dan akan menyayangi dia. Sebab itu hadis Rasulullah mengatakan la yarham wa la yurham. La yarham wa la yurham. Orang yang tak menyayangi, orang yang tak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Kita mengasihi orang yang ada di sekeliling kita, kita perlu buat cara yang mana dia akan mengasihi kita. Maknanya kalau dia datang berbual, kita menghadaplah dengan dia, dengan badan kita sekali. Bukannya hanya toleh sahaja kepala. Mungkin orang tu tak anggap apa-apa, tapi mungkin orang tu akan merasakan biasa sahaja. Tapi kalau kita menghadap, orang tu akan rasa seperti apa? Oh, dimuliakan. Aku ni orang yang dimuliakan. Maka itu antara faedah yang patut kita ambil daripada hadis ni. Rasulullah apabila berpaling menghadap orang lain, maka seluruh badannya juga ikut berpaling, kerana ingin memberikan perhatian kepada orang yang sedang menyuarakan ataupun orang yang sedang berbual dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua bahunya terdapat khatam an-nubuwah, iaitu tanda kenabian. Yang ini kita akan bicarakan kelak. Baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang paling pemurah di antara manusia yang lain. Pemurah di sini adalah suka memberikan apa yang ada pada diri, bukan dari segi harta sahaja, tidak, tetapi masanya, senyumannya, keadaan dirinya. Maka Rasulullah itu suka memberikan kepada para sahabatnya. Percakapannya merupakan percakapan yang paling jujur di antara manusia. Asdaqul kalam, maknanya orang yang paling jujur percakapannya, terlalu lembut budi pekertinya, dan orang yang paling ramah dalam pergaulan. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang melihat baginda secara tiba-tiba akan merasa hormat kepadanya, kerana itu adalah haibah yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang pernah bergaul dengan Rasulullah lalu mengenalinya, tentu akan mencintainya. Abu Lahab, tuan-tuan, dia melihat Rasulullah ketika baby pun sudah mencintai dia. Bahkan kerana gembiranya dia kepada baginda, sanggup dia mengorbankan apa yang dia suka. Antaranya adalah orang yang yang berkhidmat dekat dia, khadam dia. Orang yang berkhidmat, khadam dekat kita ni bukan senang kita nak lepas kan, kalau dia ni bagus. Maka Abu Lahab dia gembira dengan berita kelahiran Rasulullah, dan dia melihat wajah Rasulullah, kasih dia kepada Rasulullah, maka dia mengorbankan apa yang dia suka, iaitu dia membebaskan khadamnya. Sampai begitu sekali. Jadi di situ menunjukkan kalau kita kenal Rasulullah, kita akan mencintai. Bahkan lebih daripada itu, seseorang yang ingin menceritakan tentang sifat rupa paras baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkata, aku tidak pernah melihat seseorang sebelum maupun sesudahnya seorang yang sama seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah mengurniakan kepada kita ru'yah, pandangan, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita tahu bagaimana perasaan para sahabat melihat Rasulullah. Itu. Kita sekarang kita tak tahu bagaimana gambaran para sahabat ni. Apa perasaan mereka melihat Rasulullah. Seperti mana kita lihat kawan kita, kita ada pandangan kita sendiri.
sahabat kita yang lain lihat kepada kawan kita ni juga ada pandangan dia sendiri. Setiap orang pandangan dia berbeza. Maka kita nak juga apakah perasaan para sahabat sehingga mereka memuji Rasulullah, mengatakan tak ada orang yang sama seperti Rasulullah tempat ni. Maka bagaimana keadaan mereka ni? Apa perasaan mereka ketika mana melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian hadis selepas hadis ni berkata Abu Isa iaitu Imam At-Tirmizi, aku mendengar Ja'far Muhammad bin Al-Husain berkata, aku mendengar ni bawah ni semua adalah huraian terhadap hadis yang kita baca tadi. Iaitu Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Al-Asma'i berkata dalam menafsirkan sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mumaghid itu tidak memanjang, dan berkata, aku pernah mendengar seorang Arabi berkata dalam percakapannya, memanjang panah pada satu sama lain atau memanjang dengan terlalu panjang. Maknanya Rasulullah itu bukanlah terlampau panjang. Panjang yang dalam keadaan kurus, seperti memanah panah yang tegak berdiri. Juga al-mutaraddid pula termasuk sesuatu kepada sesuatu yang pendek. Maknanya bukanlah Rasulullah itu rendah. Apabila berdiri di kalangan para sahabat, ditenggelam di kalangan para sahabat. Bukan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga manakala makna al-ghattat iaitu terlalu kerinting dan menyikatnya menyebabkan tersangkut atau sukar sedikit untuk menyikatnya. Bukanlah rambut Rasulullah seperti itu. Seperti mana orang yang rambutnya kerinting susah untuk disikat. Tidak, Rasulullah itu rambutnya berombak, bergelombang, yang mana padanya senang disikat. Manakala al-mutahham itu pula adalah badan, iaitu banyaknya daging gemuk. Maka Rasulullah bukan seperti itu. Dan al-mukalsam, wajah yang bulat dan bulu dada yang ada pada kulitnya berwarna kemerah-merahan, dan al-ad'aj terlalu hitam pekat kedua-dua matanya, dan al-ahdab panjang bulu matanya. Maka itulah yang telah disifatkan oleh Sayyiduna Ali karamallahu wajhah berkenaan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan pandangan melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa yang disifatkan itu kita rasa sudah indah, sudah cantik, sudah sempurna, sehingga kan sahabat mengatakan tak ada yang lebih hebat, tak ada yang lebih sempurna dari Rasulullah, maka hati kita ni kadang-kadang nak lihat bagaimana sebenarnya Rasulullah ni, sempurnanya tu bagaimana, sehingga kan para sahabat mengatakan sedemikian. Maka kita mengharapkan pandangan yang telah dipandang oleh para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim sudurana ya arhamar rahimin. Rahmatilah hati kami, rahmatilah jiwa kami, dan rahmatilah keadaan diri kami dengan Al-Quran yang pernah kami selalu membacanya, dan juga rahmatilah kami dengan sebab kami mendengar hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, kurniakanlah kepada kami taufik hidayahmu untuk kami dapat mengamalkan apa yang telah ada disebutkan dalam hadis yang telah kami dengar pada malam ini, ya Allah. Dan jadikanlah keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di pandangan mata kami. Jadikanlah gambaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam fikiran kami dan pandangan kami, agar Engkau kurniakan kami untuk dapat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kurniakanlah kepada kami perasaan seperti mana yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, dengan kemuliaan kekasih-Mu ini, ya Allah, kurniakanlah kepada kami syafaat kekasih-Mu. Kurniakanlah kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kepada kami kemuliaan yang ada di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.